Dapatkan welcome bonus sebanyak $170 selepas mendaftar di Huobi dan anda boleh mula membeli kripto kegemaran anda. Cubalah sekarang di Huobi Global. Dan Assalamualaikum, salam kripto. Okay, so market beberapa hari ni jatuh kan. Lepas bosku buat pengumuman menyokong kripto, tiba-tiba market jatuh pula. Tu gurauan je. Saya letak dekat thumbnail tu pun just macam clickbait lah kan. Tapi sebenarnya ada juga beberapa pandangan saya lah tentang bosku punya kenyataan tentang kripto. Tapi sebenarnya apa yang saya nak bincangkan adalah misteri kenapa bila bulan September sahaja harga Bitcoin ataupun market kripto ni jadi merah. Dia jatuh kan. Okey, sebab memang dari sudut sejarah pun setiap kali bulan September, bukan setiap kali lah, majoriti pada bulan September harga kripto ataupun market kripto akan berdarah. Okey, jadi sebelum tu saya nak buat sedikit pengumuman. Okey, so format penyampaian lepas ni mungkin sedikit berbeza sebab saya kira ada banyak benda yang nak cakap dan takut video yang selalu 1 jam pun boleh jadi lagi panjang. Okey, sebab nak cerita NFT dan sebagainya. Jadi saya buat keputusan untuk maybe akan buat 2 jenis video. Satu video purely on technical analysis dan lagi satu video ni perkara yang luar daripada technical analysis lah. Mungkin fundamental analysis ke, review ke, dan juga any current issue dan sebagainya. So itu lain-lain dia satu video. Technical analysis dia akan video lain lah sebab mungkin lepas ni saya nampak demand untuk altcoin pun banyak juga. Ada yang nak tahu analisis untuk macam Solana ke, Cardano ke kan. Selama ni buat Bitcoin dengan Ethereum. So maybe saya boleh tambahkan dalam video technical analysis lah. So technical analysis punya video usually akan keluar pada waktu pagi. Dan juga video yang lain-lain berkenaan kripto akan keluar pada waktu malam lah. So mudah untuk tuan-tuan puan-puan nak setting. Okay, nak settingkan mind lah untuk tengok video ni. Okay, jadi untuk kali ni saya nak bincang pasal bulan September ni sebab ramai yang panik. Apa yang saya nak bagi tahu adalah bila tiba bulan September, tuan-tuan puan-puan kena bertenang dan kena anticipate. Bulan September je market akan merah antara perkara yang tuan-tuan puan-puan boleh buat. Kalau nak exit position, dipersilakan exit, and then nanti dia dah start naik balik, masuk balik. Ataupun memang dah boleh tahan kan, then waktu turun pun hodl saja. Ataupun nak buy the dip pun boleh. Semuanya bergantung pada keputusan tuan-tuan puan-puan. Okay, so kita tengok market kripto sekarang ni memang semua tengah jatuh lah. Okay, dan Bitcoin sekarang ni dia punya market cap ni dekat 2 trilion ni ngam-ngam. Dia tengah test 2 trilion. Boleh jadi pergi lagi bawah ataupun boleh jadi dia boleh shoot up. Tapi sekarang ni dia tengah test market trilion yang 2 trilion ni. So maybe dia boleh jatuh lagi bawah ataupun maybe dia boleh naik lagi atas lah. Okay, so untuk coin-coin yang lain pula, saya nampak okay, OMG ni je lah yang perform dengan Celo. Okay, yang lain semua tak berapa nak perform sangat lah, setakat 2%, 2 ke 7%. Okay, yang down agak ketara, Osmosis, Decrypt, Cosmos. So banyak altcoin ni sebenarnya dalam position downward. Dia lagi banyak altcoin yang jatuh daripada yang tengah naik actually. So ni sikit je. Dalam sampai Celsius ni lah naik. Yang ni semua stable coin. Bawah ni semua negatif. So sekarang ni apa yang kita nampak adalah dominasi Bitcoin ni semakin meningkat tuan-tuan puan-puan. Okay, so ini maybe saya akan bincang dalam video technical analysis nanti. Tapi Bitcoin punya dominance ni 40% ni consider paling bawah lah. Lagi bawah daripada tu seolah-olah Bitcoin tak boleh nak terima. Tak boleh nak terima, and dia akan buat dia punya reversal. So buat masa sekarang kalau nak trade altcoin, hati-hatilah. Unless kalau tuan-tuan puan-puan memang yakin dengan altcoin ni for their long term punya growth, then dipersilakan. Macam saya personally pun time-time macam ni takkan invest banyak in altcoin.
except for Polkadot. Sebab Polkadot dia akan start dia punya parachain auction mungkin bulan depan ke atau lagi 1 bulan. So bagi saya harga bawah $30 Polkadot ni pun boleh kumpul lagi. So kalau altcoin bagi saya personally, saya akan kumpul dot lah walaupun market tengah jatuh kan, sebab memang nampak dia punya long term vision. Okay, so kita buka jadual ni. Jadual yang sangat famous lah. Kalau tuan-tuan puan-puan Google pun memang boleh jumpa dia punya historical chart kan. Historical price dia. So kalau kita tengok pada bulan September ni, hanya tahun 2015 dan 2016 dia mencatatkan positif 2%. Tak banyak sangat lah 2015 September je lah 6%. Tapi pada waktu-waktu yang lain memang selalunya merah. Dia banyak merah ni bila bulan Mac dan juga bulan September. Cuma tahun ni bulan Mac dia tak merah. In fact bulan Mac sangat positif 29%. Agak tinggi juga untuk tahun ni punya bulan Mac. Tapi sebelum-sebelum ni dia merah. Tetapi pada bulan ini pada tahun ini, September tahun ini, dia ikut juga tahun-tahun sebelumnya. Sampai 2017 kan dia merah dan merah lah kan. So sekarang ni kita kena anticipate Oktober nanti macam mana. Kita nampak Oktober sekarang ni hanya pada tahun 2014 dan 2018. 2018 pun tak adalah teruk sangat dia jatuh. Tapi kalau kita tengok waktu-waktu lain, Oktober memang sangat sedap tuan-tuan dan puan. Tengok 2013 60% kenaikan, 2015 33%, 2017 47%. Even tahun lepas pun 27%. Agak tinggi juga. Starting Oktober. So, kalaulah Bitcoin sekarang jatuh, so that Oktober dia boleh bagi kenaikan yang tinggi, dan bagi saya kita tidak perlu panik, tak perlu risau. Okay, cumanya macam biasalah, bila jatuh memang orang akan panik. Okay, so sekarang ni saya nak cerita sikit lah kenapa bulan September ni harga kripto jatuh. Okay, dia ada banyak pandangan. So saya bagilah pandangan-pandangan yang ada. Contoh ada kata ini dekat US US kan selalunya waktu cuti sama habis pada bulan September. So bila bulan September dah habis, sekolah nak buka. Jadi sebab sekolah nak buka, ada yang kata pasaran market akan jatuh. Saya tak nampak macam mana nak relate, tapi ni ada yang setengah orang akan cakap lah kan, sebab sekolah buka, so harga kripto ke atau market mana-mana jatuh. Bagi saya agak susah saya nak relate lah kan, tapi saya just share lah dengan tuan-tuan puan. Ada yang kata sebab bulan Oktober nak bayar cukai, jadi diorang jual, ambil profit untuk bayar cukai. Ini pun susah saya nak terima, sebab kalau tak silap saya, cukai ni dia tak ada certain period. Dia almost setiap bulan ada je kena bayar cukai dan sebagainya. Tapi tak tahulah, ada yang kata macam tu juga. Okay, so itu pandangan yang kedua lah. Pandangan yang ketiga, ini yang bagi saya sangat-sangat relatable. Saya boleh nampak. Sebab September adalah bulan yang teruk untuk stock market juga. Bukan je kripto, stock market pun affected. Contoh saya tunjuk dekat sini. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, ini adalah S&P 500, dia punya historical monthly return lah. Okey, ini dari tahun 1975 sampai 2020. Kalau tengok dekat stock market, semua setiap bulan semua profit kecuali bulan 9. Kecuali bulan 9, di mana stock market pun akan drop juga. Okey, so stock market pun drop, kripto pun drop kan. So memang bulan 9 ni adalah bulan yang agak dia akan buat correction. Dia akan buat correction. Okay, dan kalau kita tengok stock market, bulan 10 dia pulih, bulan 11 dia jadi tinggi, bulan 12 pun jadi agak tinggi jugalah. So senario 10, 11, 12 ni mungkin boleh berlaku dekat kripto juga. Okay, so sekarang ni
apa dia punya cerita adalah ni antara apa yang berlaku lah. So this is investor punya psikologi. Selalunya sama kan, diorang mungkin nak bercuti dan sebagainya kan. So diorang akan take profit dan sebagainya. So bila ramai yang mula take profit, that means selling pressure tu meningkat, then by September dia akan tunjuk dia punya effect. Dia bukan semua ambil pada hari yang sama terus jatuh, tak. Dia buat dalam certain jangka masa. Mungkin dalam Ogos September dia slowly start to take profit, nak guna dan sebagainya. Then by September dia akan tunjuk lah dia punya kesan. Sebab apa? Sebab bila bercuti nak pakai duit dan sebagainya. Selalunya macam big whales dan sebagainya kan, dia nak bercuti, jadi dia akan gunakan duit lah. Okay, so itu antara sebab dia. Dan sebab yang kedua adalah bulan September, lepas bulan September ni quarter 3 dah habis. Dia akan pergi kepada quarter 4, which is October, November dan December. So usually bila quarter 4 ni dia dah year end lah. Jadi yang ada macam mutual fund dan sebagainya, all these fund manager, hedge fund ke dan sebagainya, mereka akan start jual aset-aset yang tak berapa nak perform. Aset-aset yang tak berapa nak perform tu dia akan cut loss, dan dia akan report lah dia loss dan sebagainya. So itu akan mengurangkan dia punya pembayaran cukai. Ni tuan-tuan puan-puan boleh Google tax loss harvesting lah, macam mana diorang buat kan. So selalunya bulan September is the part yang diorang akan start buat benda tu, so that nanti nak report nanti senang. So nanti cukai pun diorang boleh bayar, diorang tak perlu bayar banyak lah. Okay, so sama juga, even crypto pun ada hedge fund manager dan sebagainya, diorang pun kena bayar cukai juga dengan investor dekat crypto ni. So mereka pun most probably gunakan kaedah yang sama. So this is the one yang saya boleh terima. Kenapa selalu bulan September dia jatuh? Sebab apa? Ini sangat relatable dengan stock market juga. Okay, so tuan-tuan puan-puan mungkin tanya, kenapa pasaran saham ni dia duduk pengaruhi kripto? Kenapa apa yang berlaku dekat saham ni kripto pun nak ikut dan sebagainya? Sebabnya adalah mula-mula waktu Bitcoin ada, waktu Bitcoin diperdagangkan kan, kalau kita tengok chart pun mula-mula bulan September tu ada yang profit dan sebagainya. Dia tak berapa banyak beri kesan. Sebab apa? Yang buat trading adalah retail investor, orang-orang biasa kan. Tapi slowly tahun demi tahun banyak investor-investor besar ni, pelabur-pelabur institution dah mula masuk, hedge fund dan sebagainya, diorang mula masuk. Okay, jadi bila mereka start masuk, mereka of course bawa duit yang besar lah masuk dalam kripto. So slowly market kripto pun akan mula behave seperti pasaran saham juga. Memang dia ada perbezaan yang ketara, macam kripto is on teknologi, blockchain dan sebagainya. Tetapi bila kita tengok dari sudut pelabur yang datang, pelabur-pelabur besar mula masuk dalam kripto. So bila mereka mula masuk dalam kripto, maybe some of the thing, diorang punya gameplay dan sebagainya, yang mana yang berlaku di market saham dan sebagainya, akan slowly akan mempengaruhi pasaran kripto juga. Jadi benda ni kita kena terima. Kita tak boleh nak kata satu hari nanti kripto akan detach dan sebagainya. Saya tak nampak begitu, sebab kita sendiri nak institution investor masuk, Elon Musk masuk, kita happy dan sebagainya. Sebab bila diorang masuk, harga akan naik. Tetapi dari sudut pergerakan market kripto ni, dia mungkin akan ikut pasaran saham dan juga pasaran yang mainstream lah. Okay, so itu yang kita kena fahamkan. Okay, so selagi mana lebih ramai big institution datang, selagi itu pasaran kripto akan mula menyerupai pasaran saham. Jadi inilah antara faktor-faktor yang mana bulan September ni dia akan jatuh. Antaranya bagi saya yang saya nampak adalah statement nombor 3 lah, which is dia akan ikut stock market punya pergerakan. Okay, tetapi ada satu benda, isu yang diperdebatkan, iaitu isu Evergrande. Saya pun ada share dekat Twitter lah. Kalau tuan-tuan puan-puan follow Twitter, saya ada sebut 6 hari yang lepas pasal Evergrande ni mungkin akan kacau sedikit market kripto kan. So apa yang berlaku ni, Evergrande ni dekat China lah. Ni yang kadang-kadang kita geram juga dengan China ni. Setiap kali dia buat hal, kalau benda tu efek dia je tak apa, dia akan efek the whole world kan, dengan COVID-nya lah, lepas tu Bitcoin ban lah, ni Evergrande pula kan.
So dia, benda yang menyebabkan orang takut adalah, ini saya nampak macam ada elemen FUD jugalah, actual kesan tu tak tahu sebab benda ni baru start on August dan sebagainya. Tapi ketakutan tu kita dah nampak dah dengan media dan sebagainya, sebab dia dekat China. So US media pun akan hentam dan sebagainya. Orang yang pro China akan cuba defend. So nampaknya dekat media ni saya nampak the fear ni dah start created gunakan Evergrande punya isu lah. Okay, sebab apa? Sebab diorang relate pada tahun 2008 macam mana Lehman Brothers dia bankrupt kan. So Lehman Brothers is a big financial institution. So bila dia bankrupt, dia memang jadi satu krisis ekonomi dunia. So mereka relate kan Evergrande pun boleh bawa kesan yang begitu. Adakah benda tu akan berlaku? Saya tak tahu. Saya pun tak tahu. Mungkin boleh berlaku dan mungkin tidak. Tapi kita kena prepare on the both side lah kan. So apa yang berlaku cerita Evergrande ni, diorang ni adalah second largest real estate developer dekat China. And most of the project dekat China ni memang diorang sapu lah, diorang yang buat kan. So even diorang punya development pun dekat 1,300 projek. Sejak tahun 1997 diorang ditubuhkan. Banyak projek lah diorang buat kan. Tapi dalam diorang buat projek dan sebagainya, diorang ni banyak ambil hutang juga, liability lah. Diorang over leverage kan. So liability dia hampir 300 billion. Ada yang kata 300 billion ni menyerupai GDP sesebuah negara kecil macam Iceland dan sebagainya. Even saya rasa Malaysia pun dekat-dekat juga kot GDP Malaysia dengan hutang Evergrande ni dekat 300 billion. Mungkin saya silap lah Malaysia punya ni kan, tapi rasa-rasanya lah 300 billion something. Okay, so memang agak besar diorang punya hutang, boleh jadi satu saiz sebuah negara kan. So selain itu, diorang buat projek. Ini diorang buat macam, senang cerita macam Boy Iman kan, ambil duit lepas tu projek tak siap kan. Lebih kurang macam tu lah. 1.5 juta orang bayar deposit kan untuk rumah, tapi projek tak start. Banyak berlaku sejak COVID kalau tak silap saya lah kan. So ini pun okey lagi. Tapi isu yang mula menghentam diorang ni adalah bila kerajaan China pada bulan lepas bagi tahu yang dia nak buat satu polisi baru related dengan debt management dan juga debt monitoring lah, kawalan hutang untuk developer dekat China. Then tak tahu macam mana market dekat China react, saham dia terus jatuh hampir 85%, dia punya saham drop. So impact daripada polisi tu agak ketara lah kan. So bila dia jatuh macam tu, so ramai lah mula panik. Ada yang banyaklah isu-isu dibangkitkan kan, orang tak dibayar gaji lah, pekerja mogok dan sebagainya. So apa dia orang buat, Evergrande dia kata okay, dia buat announcement dia akan liquidate dia punya aset, jual aset-aset dia untuk bayar dia punya hutang yang 300 bilion. Ada lagi lah hutang-hutang lain kalau tak silap saya kan. Tapi yang saya capture ni yang 300 bilion lah untuk dia bayar hutang. So apa yang orang duk bangkitkan adalah, kalau dia buat benda ni, selalulah kalau ada berlaku liquidation dan apa, dia akan memberikan impact kan. So orang-orang yang takut dengan Evergrande ni, dia takut impact yang berlaku ni dia akan bagi krisis ekonomi dekat China, dan benda ni mungkin boleh merebak. Senang cerita macam ni lah, macam mana COVID kena dekat China tak boleh nak handle, lepas tu dia merebak. Walaupun China dah settlekan COVID dekat negara dia, tapi satu dunia terkesan sebab apa yang berlaku dekat China kan. Sebab ini fakta, bukan saya nak benci China apa, ini fakta. China dia tak transparent bahagian COVID dan sebagainya, dan bila benda tu berlaku dan dia merebak satu dunia, lalas dia handle dekat bahagian dia lah, negara dia protect. Tapi negara orang lain kena, ramai yang meninggal, dia tak kisah pun kan. Sama juga, orang mungkin takut, this is the thing, benda bila berlaku dekat China, diorang seolah-olah tak boleh nak kawal. Dia boleh kawal dekat diorang punya negara mungkin, tapi efek yang berlaku dekat negara luar tu, diorang macam buat dono je lah kan. So inilah yang orang takut. Maksudnya kalau benda tu, sebab ekonomi China ni antara ekonomi yang terbesar di dunia. So kalau apa-apa berlaku dekat China, dia boleh efek dekat dunia juga. So puncanya adalah Evergrande, sebab tu orang duduk takut dekat Evergrande. Okay, so ada yang bangkitkan persoalan, adakah China bail out Evergrande nanti? Mungkin ya, sebab
macam Lehman Brothers kan, isu Lehman Brothers. So apa US buat, dia mula bail out, bail out all these financial institution yang lain lah kan, daripada collapse kan. So maybe China dia akan bail out Evergrande. Mungkin dia buat, mungkin tak. Tapi based on pembacaan saya, ramai kata China dia kena buat benda tu sebab dia nak selamatkan kestabilan ekonomi negara dia kan. Dan kenapa benda ni saya rasa akan berlaku, sebab benda ni dah start berlaku dah sebenarnya. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini, China adds 14 billion cash as Evergrande spin rolls market. So dia dah mula inject cash lah. Dia dah mula inject cash. Kalau nampak ni pun dia lama dia tak inject cash apa-apa. Bulan September dia spike naik. So China akan menyelamatkan lah diorang punya ekonomi daripada collapse. Okay, so part tu bagi saya shouldn't be a problem lah. Itu China mungkin dia buat. Saya lebih cenderung untuk percaya China akan selamatkan lah diorang punya krisis dan sebagainya. Tetapi kalau benda tu spill over dekat luar, of course China akan cuci tangan. So benda tu lah yang saya tak tahu, adakah akan berlaku spill over sampai macam domino effect ataupun tidak. Sebab macam US punya financial crisis, dia jadi macam domino effect. Even kita Malaysia pun terkesan juga. So adakah China punya ni dia akan jadi domino effect sampai kena dekat negara lain? Part tu yang kita tak tahu lagi. Until benda tu berlaku, kita tak tahu. Tetapi saya nak pergi pada persoalan yang kedua. Bagaimana yang isu Evergrande ni beri kesan kepada kripto? Jawapan dia mudah je tuan-tuan puan-puan. Sekarang ni rasanya tuan-tuan puan-puan dah familiar. Mungkin yang dah setahun lebih dan sebagainya yang invest dalam kripto ni dah nampak dah macam mana COVID dia boleh affect market kripto, even China Bitcoin ban. So any big move yang berlaku di China, dia akan memberikan kesan kepada kripto. Itulah jawapan dia. So Evergrande berlaku di China and benda tu adalah something yang negatif, automatically dia memberikan kesan kepada kripto. Itulah dia punya cerita. Dia tak adalah something very tricky kita nak kaitkan dengan global economy semua, tak. Isu sekarang ni mungkin ada banyak pelabur dekat China dan sebagainya. Maybe kalau diorang fear atau diorang do something drastic, dia boleh effect dekat market kripto jugalah. Okay, so this is how Evergrande beri kesan kepada kripto. Tapi kesan kepada dunia saya tak tahu. Mungkin akan berlaku, mungkin benda tu akan resolve dalam China and everything will come back to normal lah. Tapi bagi saya tak nak fokus sangat isu Evergrande ni kan, sebab saya punya pandangan lebih kepada bulan September adalah selalu bulan yang agak down sedikit lah untuk kripto kan. So Evergrande ke tak Evergrande ke, mungkin Evergrande ni dia timing dia datang pada bulan Ogos. So orang gunakan jugalah isu Evergrande ni kan untuk cerita macam mana market kripto jatuh dan sebagainya. Tapi bagi saya first adalah memang September dia ada dia punya game dia untuk market dia jatuh. Dan yang kedua, Evergrande mungkin beri kesan, tapi kesan dia adalah sebab dia berlaku di China. Itu sahaja. Okay, so itu lebih kurang kenapalah market dia drop pada bulan September. Okay, so saya ada sedikit nak share juga dekat tuan-tuan puan tentang keadaan dekat Malaysia pula. So bosku cerita dekat parlimen bahawa kita patut lebih open kepada pelabur-pelabur luar untuk invest. Maksudnya dia nak buka lah kripto kan, nak buka kripto. So in a way, cara bosku cakap seolah-olah maybe Binance will be allowed back kan. Mungkin akan ada satu persefahaman dengan Binance ke kan. Dan kita tak tahu kan. Kita kena monitor lah apa yang akan berlaku. Tapi benda tu positif. Apa yang dia cakap dekat parlimen adalah positif. And apa yang dia bagi tahu dekat Twitter pun sama juga positif. Cumanya saya sebenarnya agak risau. Okay, dia memanglah benda ni dah berhari-hari yang lepas. Tapi saya agak risau sebab orang yang bawa ni adalah bosku. Kita semua tahu bosku ni bukan nak kata dia bersalah, tak. Benda masih di bawah perbicaraan lagi. Kita tak tahu dia bersalah ke tak. Itu tugas mahkamah. Tapi impactnya adalah
kita faham bagaimana persepsi negara luar terhadap bosku kan, dia apa yang 1MDB dan sebagainya kan. Walaupun dia tak bersalah kan, mungkin dia tak bersalah, tapi dia punya apa kita panggil persepsi tu dah dicipta. So bila bosku cerita dekat Twitter dalam bahasa English pula tu, so saya agak risau, adakah orang akan tiupkan benda ni, make things blow things out of proportion kan. Createkan, sebab apa saya takut orang akan relatekan dengan money laundering dan sebagainya. Tapi alhamdulillah benda tu tak berlaku. Adalah orang Malaysia je yang cerita money laundering dan sebagainya, tapi media-media luar semua tak pick up. Media-media luar semua tak pick up. So alhamdulillah lah. Okay, so walaupun saya nampak kenapa dalam bahasa Inggeris kan, buat je dalam bahasa Melayu kan. So agak risau, tapi media tak pick up. So saya pun rasa okey lah, bagus lah. Sebab yalah dah banyak FAD dah kan. Kita tak nak satu FAD yang create daripada Malaysia. So benda tu kita tak nak lah. Okay, so then just nak share jugalah kan. Sekarang bosku dia bullish. Tapi pada tahun November 2018, ini adalah di mana waktu harga Bitcoin dekat 3,000 ke 4,000 USD kan. Waktu ni bosku create FAD. Dia kata dia negatif lah kan. Tapi itulah, kalau siapa yang baca statement bosku tapi dia buat benda yang berlawanan, memang orang tu dah profit. Which is kalau dia belilah kan. Tapi itulah, bila baca komen ramai yang mula macam troll lah, dulu kuat tentang Bitcoin dan sebagainya kan. So this is the thing. Politician is being a politician. Mereka tengok trend tu macam mana, then they will follow the trend lah. Okay, so ni yang sedikit sebanyak nak share tentang statement bosku. So in overall, bagi saya, kalau inilah statement terkini bosku yang mana dia menyokong kripto, bagi saya benda ni adalah benda yang baik. Cuma hanya harapnya bosku jangan banyak tweet dalam bahasa Inggeris, sebab nak jaga persepsi. Kan kita tak nak benda tiba-tiba orang create FAD. Kalau betul bosku really nak promote dan sebagainya, make it in English, make it in BM. Make it in BM, so that kita tak nak orang create FAD. Siapa-siapa boleh petik Bloomberg ke kan dan sebagainya. Kalau mereka petik dan mereka relate dengan case bosku yang tengah dalam perbicaraan, dan tu jadi tak sedap lah. Itu just hanya pandangan saya lah kan. Okay, so next saya nak share sedikit artwork dekat Pentas. Sekarang ni sebab Pentas is one of the local NFT platform yang mana saya pun sangat rasa fun jugalah kan, beli-beli diorang punya artwork. Banyak orang-orang talented dekat Malaysia ni kan. So ni yang dekat thumbnail ni, this is by Rin Arts ni. So saya suka dia punya artwork sebab dia masukkan anime dekat kepala. Dia buat anime dalam bentuk kepala lah kan. So ni dia createkan satu lah untuk video ni. So dia create bosku dalam bentuk kepala. Okay, so dia ada buat lah anonymous kan. Tapi saya suka yang anime yang dia buat ni. Anime ni dia buat edisi anonymous. Macam ni ada Naruto. Ni bukan Naruto, ni Itachi. Lepas tu Kisame. Ni dia buat dalam versi Naruto lah. So banyak anime ni dia boleh buat dalam bentuk kepala, and kepala-kepala yang dia buat ni cantik. So that's why saya pun nampak okay, ni ada potensi lah. Okay, so ini yang pertama. Dan lagi satu saya just nak share dekat tuan-tuan puan-puan lah. Dia banyak artwork yang menarik. Cuma kadang-kadang saya akan ambil sedikit masa dalam video ni untuk promote. Sebab apa? Sebab memang saya believe NFT can grow. Cuma ini adalah antara pioneer dekat NFT Malaysia lah. So lagi satu yang saya suka, ini memang saya collect sehabis-habisan. So ini kita panggil Polekmon. Saya ada legend punya, Hang Tuah Taming Sari. Tapi apa yang saya suka adalah dia mempokemonkan ahli-ahli politik. Ahli-ahli politik kan. Tak semua ahli politik ni, macam DJ Hashim ni bukan ahli politik, tapi somehow dia related lah kan dengan apa yang berlaku dekat politik kan. Ni Jolo, ni semua saya belilah legendary Pokemon kan. Ni ada PM Tepi, dia jadikan Polekmon.
Datuk Sami Velu, semua dia buat dalam konsep trading card lah kan. So saya beli sebab apa? Sebab memang sekarang ni suhu politik kita agak mendung kan. Tapi mana tahu dekat pilihan raya nanti memang sentuh apa pasal politik semua boleh buat duit. Semua boleh buat duit. That's why saya beli siap-siap. Sebab apa? Sebab ini adalah trading card politik yang pertama dekat Malaysia. So saya beli siap-siap lah kan. Saya beli siap-siap sebab apa? Waktu pilihan raya nanti mana tahu kalau benda memang havoc dan sebagainya, of course benda ni boleh dijual dan boleh buat duit. Kita tak tahu nanti macam mana kan. Mungkin politician tu sendiri nak beli ke dan sebagainya. Sebab yelah waktu tu semua nak dapatkan vote kan. Then beside that, mungkin kalau ada apa-apa isu yang politician buat dan sebagainya, tiba-tiba create demand untuk trading card ni kan. So that's why saya beli. Ini just saya punya jangkaan je lah. Mungkin betul, mungkin tak. Tapi ini macam saya kata, invest in money that you afford to lose. Bagi saya afford to lose. So saya beli. Tapi memang agak banyak juga. Dan ada satu je lah buat masa sekarang saya nak jual. Saya just nak test lah kan. Ni pun saya beli juga ni. Yang mana Polekmon ni. Ini saya letak dekat marketplace. Polekmon ni. Ni saya rasa tuan-tuan puan-puan kenal. So sebab apa? Sebab saya nampak isu baru-baru ni tentang pembukaan gym dan sebagainya sangat related dengan Polekmon ni. So saya pun try lah letak dia dekat marketplace, tengok ada orang beli ke atau tak. Sebab saya nak tengok adakah NFT yang berbentuk ada meme. Ada meme. Sebab NFT yang berbentuk meme ni memang dia laku. Cuma dekat Malaysia ni meme yang agak laku adalah, to be very frank, adalah related to politik lah. So saya nak cuba tengok adakah meme politik dekat Malaysia ni memang boleh jual ke ataupun tak. So that's why saya trial dulu. So sekarang ni saya letakkan ni lah dekat marketplace. And lagi satu adalah yang ni bosku punya ni, saya ingat saya akan bagi free dekat follower Bicara Kripto ni. Saya akan bagi free. Syarat dia senang sahaja. Siapa yang komen first, saya akan transfer kepala ahli politik bosku. Dia macam ni. Tuan-tuan puan-puan tak rugilah. Siapa yang dapat ni tak rugi, tapi boleh jadi untung. Benda ni boleh dijual. So apa yang saya nak ni, saya just nak bagilah. Sebab saya rasa macam saya tak ada nak collect yang ni. Saya just nak guna untuk video ni sahaja. Dan yang ni pun saya rasa nak bagilah. Saya rasa nak bagi. So kalau tuan-tuan puan-puan, siapa yang komen first, saya akan bagi. Syaratnya just tuan-tuan puan-puan kena PM lah. Nanti siapa yang komen first, saya akan contact personally lah. Just nanti saya dah dapat address BNB address, saya akan transferkan artwork ni. So yang mana yang belum daftar dekat pentas, boleh daftar. So artwork kepala bosku ni saya akan transfer. Siapa yang komen first akan dapat lah. Saya tak ada nak buat peraduan apa, just nak bagi je. Okay, so itu sahaja sedikit sebanyak perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video technical analysis pada pagi esok, dan juga video lain yang akan datang lah. Okay, siapa yang belum siapa yang belum subscribe, tekan subscribe, tekan butang loceng. Terima kasih kepada tuan-tuan puan-puan yang menyokong saya. Sekarang ni saya rasa dah 20,000 subscriber. Walaupun sejak
sejak 2 bulan yang lepas kurang saya buat video sebab adalah beberapa perkara yang membuatkan saya sedikit tak dapat nak buat video. Tapi insyaAllah lepas ni saya dah buat format baru, saya lebih disiplinkan dan buat lebih sistematik lah, lagi senang kan. Pagi ada video, malam ada video. Okay, so itu saja daripada saya. InsyaAllah kita akan jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam kripto.